see my fate, the world and its circular ways. There is no break, no fiery sun allowed to fade. It takes over you. There is no wait. I'm undressed as a butterfly, a static state. Gravity allowed to break. It takes over you and everything you do. It takes over you and everything you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera lagi sekali. Bukan lagi sekali lah, dah lama kan kita tak bersiaran tu. Dah lama kita tak udara dah. Berapa lama? Dua minggu. Dah 2 minggu 2 minggu. Rindu kami semua. Dah jumpa kan dalam RDH kan. Kira okey lah tu. Yang tu kalau ada yang datang. Yang tak datang tu, tu yang ruginya kan. okey, apa yang kita akan buat malam ni? Seperti biasa kita akan berkongsi benda-benda menarik. Benda-benda menarik, berita-berita menarik, isu semasa dan apa lagi lah. Biasa kan, kat malam Kami akan cuba berikan pengisian ataupun orang panggil apa? Sharing pengetahuan yang menarik, yang bermanfaat kepada anda-anda di luar sana. Dan biasa di hujung rada nanti ada trivia, ada berita dan pelbagai lagi. Ya. Okey, kita mulalah untuk chit-chat sikit. Sekarang ni dah hujung semester, orang panggil kalau kat France ni lah. Betul, bagi orang bagi budak France lah, budak France. Sekarang ni dah hujung semester. Biasanya ada yang baru habis exam. Ada yang tengah exam pada lagi kan. Ada yang belum habis lagi, ada yang dah habis, ada yang belum habis lagi, ada yang dah habis semester. Kami dah habis semester. Alhamdulillah dah habis semester 3. Pagi tadi kami ada praktikal terakhir lah. Dah habis pun, and then secara rasminya kami dah habis semester ketiga kami. Tinggal sempat tu kena cari stash lagi kan. Ya. Okay, so kita malam ni biasa kita akan bicarakan kita punya tajuk. Apa tajuk kita pada hari ni, DJ Adik? Itulah nak tanya DJ Azizi. Saya pula. Apa tajuk kita pada malam ni? Seperti yang terpampang kat skrin anda, be professional. Be professional. Kenapa tu? Be professional. Macam pernah dengar kan tak? Be professional. Kenapa professional? Mukmin professional. Ya, mukmin professional. Mukmin professional. Mukmin professional, mukmin leadership dan professionalism dan sebagainya. Ya, seperti yang ada dengar masa time RDH daripada Tuan Haji Zairul Syafuddin dan Dato' Paduka Cik Asma. Kandungan yang sangat mantap lah. Jadi kita dah dengar tadi perkataan RDH lah. Jadi anda di luar sana ingat lagi kan pasal RDH 2012? Apa tu RDH? Apa tu RDH? RDH, Rendezvous d'hiver. Rendezvous d'hiver atau bahasa Inggerisnya ataupun bahasa Melayu apa? Bahasa Melayunya Perhimpunan Musim Sejuk. Perhimpunan Musim Sejuk. Ataupun Temu Janji Musim Sejuk. Musim salju ya. Musim salju lagi sedap nama dia. Manisnya musim salju ya. Tapi saya tak tahulah nak cakap malang atau tak malang. Tapi sebab tu RDH tu tak ada salji pun di sana. Betul kan. Macam rendezvous date lah kata kan. Hari pertama date pun. Dia hari pertama tu sangat panas sebenarnya. Dia macam rendezvous musim buruh. Sebab tak ada lah. Sebab tak ada daun dan sebagainya pokok kan. Boleh lah nampak ada angin sebagainya. Tapi kita boleh kata adalah kote ataupun side yang positifnya. Sebab bila kita buat aktiviti-aktiviti dan sebagainya, tak adalah terlalu sejuk. Betul. Ataupun peserta jatuh sakit dan sebagainya, kan? Betul.
Yang peserta semua waktu kita buat aktiviti sebenarnya mereka sangat-sangat seronok Sangat seronok. Berlari sana sini, golek-golek boleh. Panjat gunung Disebabkan tak ada salji dan sebagainya, boleh buat aktiviti tu pakai sehelai t-shirt dah. Sehelai t-shirt. Musim-musim sejuk ni sehelai t-shirt. Nampak yang betapa cool lah kita nyari DH2012 ya. Tempat di Aro sebab tempat padan dengan France dengan dia ke arah Spain. selatan. Jadi sebab tu dia cuaca dia panas sikit agak panas. Jadi waktu musim sejuk, waktu tu Christmas pun tak ada apa kat sana. Tak ada benda, tak ada salji dan apa tak ada. 20 degree 22 degree. Okey, kita teruskanlah. Teruskan dengan kita punya tajuk. Ya. Sebenarnya kita akan recap balik lah apa yang kita dah dengar masa RDH. Apa ni, pengisian ataupun sharing yang diberikan oleh Gadingan Mantap Tuan Haji Zairul Syafuddin dengan Datuk Paduka. Ya. Recap sikit apa yang dia dah cerita semua. Sebab nak kongsi dengan siapa yang tak datang. Jadi kepada saya cakap especially kepada pelajar France, pelajar Malaysia di France ni, kita nak cakap lah, la tahzan. Dia macam dia punya tone dia nak mujuk dan la tahzan. Janganlah sedih. Macam bucuk-bucuk lah. Dah musyuk-musyuk janganlah sedih. Jangan sedih. Kita nak cakap lah, bagi yang tengah mengambil peperiksaan, janganlah sedih Kami dalam duk teman dia kata dalam duk teman, kami akan sediakan sedikit beberapa tips untuk dikongsi. Tips-tips peperiksaan lah. Kami pun berada di tempat anda sebenarnya kan. Kami memahami perasaan tengah ambil exam dia. Tapi bila nanti dia dah habis, nanti rasalah lega dah. Macam kami alhamdulillah. Habis balik-balik dah boleh nak baring kata-kata. Tapi tak ada lah baring sebab banyak kerja yang kena buat. Betul tu. Dan apa lagi? Bagi yang terlepas DH macam mana pula? Terlepas DH kami akan tadi yang saya pun cakap kita akan recap share-share yang diberi daripada Gadingan Mantap tu Ya. Okey. Baiklah, jadi macam mana? Saya bagi kepada DJ Azizi lah untuk start. Untuk recap pengisian yang pertama daripada penceramah-penceramah jemputan yang hebat yang telah kita bawakan. Terbangkan dari Malaysia pada RDH 2012. Apakah pengisian yang pertama itu? Pengisiannya Mukmin Professional. Maksud yang kita akan kongsikan pasal Mukmin Professional dulu untuk kali ni, sesi ni. Sebelum tu kita kenalkan dulu Kita cari recap. Recap balik siapa Gadingan Mantap tu sebenarnya. Cuba apa jawatan dia. Cuba bagi sikit. Okey, yang pertama Tuan Zairul Syafuddin. Tuan Zairul Syafuddin ni merupakan graduate Mechanical Engineering di US. Dulu pernah bekerja dengan Petronas dan sekarang aktif dengan Islam Relief Malaysia. Kata Presiden Islam Relief Malaysia rasanya. Manakala isterinya Gadingan Mantap orang kata tadi biasanya cakap half part of him kata dah terluka half part of him. Kata dia ada half orang panggil. Another half. Dia ada half. Dia ada half samalah half part. Half part lah. Datuk Paduka Cik Asmah merupakan graduate Chemical Engineering yang bekerja sebagai Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Bahagian Bahan Berbahaya. Bahan berbahaya kan. Bahaya betul. Bahaya betul Datuk Paduka ni. Tapi orangnya sangat baik, sangat lemah lembut dua orangnya. Datin Paduka juga ada experience, pengalaman bekerja selama 25 tahun. 25 tahun kat Department of Environment. Apa Department of Environment? Jabatan Alam Sekitar lah. Lambat dia jawab. Sorry lah, agak lampi orang kata kan. Okey lah, apa muasa kita masuk apa yang dia telah mereka telah kongsikan Jadi kami akan cuba berkongsi lah antara poin-poin yang penting lah dalam tu. Penting lah kalau semua 2 jam kot. Satu misian tu satu misian tu selalunya dalam sejam ke 2 jam. Takkan kita nak cakap setiap satu misian sejam ke 2 jam. Radio pun sejam lah. Tu lah kalau 2 jam pukul berapa habis ni? Pukul 11 kalau 2 jam kami pun tak larat jawab, anda pun tak larat nak mendengar. Betul tu. Okey. Yang pertama Jadi apa formula yang pertama? Formula kecemerlangan mukmin. Yang pertama itu
Yang pertama iaitu kita kena bermanfaat kepada alam sekitar. Ya. Ayat perkataan Arab ni ialah soleh wa muslih. Soleh wal muslim. Maksudnya kita bermanfaat bukan saja pada diri kita saja, Betul. tetapi juga kepada orang lain. Betul lah. Sekitaran tu boleh anggap boleh anggap Sekitaran tu maksudnya Sekitaran orang lah. lain dan semua orang lah. orang lain. Pokok Even ke? pokok pun sama. Betul. Benda yang tidak Semua hidup jenis kata. kehidupan lah. Semua jenis Pokok pun kehidupan. kehidupan juga, kan? Betul tu. Jadi yang pertama sekali kita perlu menjadi bermanfaat kepada persekitaran. Iaitu perkataannya adalah muslih. Apa contoh dia? Contohnya kita berkongsi ilmu sama muslim. Kita apa lagi kita buat baik, banyak benda itu boleh beri contoh sebenarnya tak lah. Jari kan. Ada pernah sekali ni waktu saya sedang surfing. Surfing kat Facebook, surfing kan. Ingat surfing kan. Mengkonekte lah. laut tu. Mengkonekte. Mengkonekte, Je mesti konekte sur Facebook. Tapi sudah saya ternampak lah satu picture ni. Dia tulis kat situ apa? Formula untuk berjaya dan formula untuk gagal. Lepas tu kalau untuk formula untuk berjaya ni, dia sentiasa ada keinginan untuk berjaya dan dia ada keinginan juga untuk tengok orang lain berjaya. Betul tu. Jadi kalau orang yang rasa nak berjaya untuk diri dia saja, dia nak tengok orang lain gagal ataupun dia macam biar kat orang lain kan, apa nak jadi pun jadi lah. Yang tu adalah satu formula untuk gagal. Betul tu. Sebab kalau kita tolong orang lain, kita akan rasa gembira. Ya. Walaupun kadang-kadang penat, kadang letih, kadang fikir diri sendiri pun tak cukup. Tapi rasanya kalau kita tolong, walaupun kita penat, tapi kita akan rasa bahagia. Melihat orang bahagia. Orang kata macam melihat seorang itu bahagia akan membuat diri kita akan bahagia sekali, tak tak? Membuatkan orang tersenyum akan buat kita diri kita senyum. Itu ayat-ayat menarik lah. Benar. Dan kalau kita dengar, kita lihat ada satu hadis. Hadis riwayat At-Tabarani. Dia kata, jika kita ingin melipat gandakan kebahagiaan, maka berilah kebahagiaan itu pada orang lain. Tengok tu macam, kalau kita ingin melipat gandakan kebahagiaan, maka berikanlah kebahagiaan pada orang lain. Jadi hidup kita mesti kita nak lagi banyak gembira, kita nak banyak gembira, kita nak kita senang, kita nak kita hidup kita sangat bahagia semua. Dekat berlipat kali ganda. Kita kalau kita buat something sikit, Allah akan balas pada kita lagi macam 2 kali ganda. 3 ganda, betul tak? Berganda-ganda. Dari sekian kita belajar kan. Kalau ilmu kita bagi kat orang, lepas tu orang tu pass lagi kat orang lain, pass lagi kat orang lain, maksudnya kita punya pahala takkan berhenti. Macam yang apa orang kata, kalau istilah MLM lah, apa? MLM. Multi level marketing kan. Dia macam beranak orang kata. Macam pokok beranak sampai ke pokok beranak. beranak. Pokok beranak pun boleh. Pokok beranak macam ada dia punya anak pokok lah orang kata kan. Pindahan tepi ke apalah. Ya. Dan juga ada satu falsafah yang mengatakan apa? Falsafah yang Yunani sebenarnya. Apa yang dia cakap sebenarnya? Pythagoras dia kata help people win. Maksud help people win tu. Macam win tu maksudnya macam boleh katakan apa? Help people win tu make people happy boleh katakan. Help people win lah. Maksudnya kita tolong mereka ke arah kejayaan. Betul? Baik kata ada pernah sekali waktu ceramah tu saya cakap Datin Paduka dia cakap kalau kita bekerja macam kita kerja kan, kita pergi kerja, dok harap kata okey aku buat kerja ni macam untuk diri aku lah. Aku buat kerja ni aku dapat gaji dan sudah. Maksudnya bila dia cakap macam cakap bila kita pergi kerja, kita buat untuk dapat gaji sampai bila pun kita tak akan improve. Betul. Apa yang kita buat tu takkan memberi manfaat langsung kepada kita dan juga orang lain. Cuba kita fikir kalau contoh kita kerja sebagai apa? Bagi satu contoh tu kerja yang bermanfaat sikit. Kerja bermanfaat contoh macam cikgu lah. Cikgu bermanfaat. Kita pergi kerja membakar kita pergi kerja bagi apa yang ada dalam otak kita, dalam kita mindset kita bila kita pergi kerja, aku nak mendidik anak bangsa. Anak bangsa. Aku ingin memberi bangsa mana? anak bangsa. Bangsa lah. Bangsa Malaysia lah bangsa Malaysia. Saya berbangsa Muslim. Bangsa Muslim. Yes, itu yang best tu, berbangsa Muslim. That's a Muslim professional. Lah. Dia nak mendidik siapa-siapa saja atau dia nak memberi ilmu pada orang semua Malaysian lah. Maksudnya dia nak improve setiap orang bangsa
ataupun setiap manusia yang hidup kat dunia Betul ni. tu, setiap So insan. setiap insan. Lepas tu setiap hari dia pergi ke sekolah, dia rasa dia ingin improve. Dia nak buat yang terbaik. Dah lah dia beri manfaat kepada orang lain dan juga dia improve diri dia. Betul tu. Kalau setakat pergi kelas, pergi sekolah, Allah aku bagilah apa yang patut kan. Ajar tu balik. Lepas tu hujung bulan dapat gaji. Apa pun macam tak ada manfaat pun kepada kita. Dan rasa gaji tu pun tak ada berkati macam kerja buta macam tak lah. sedap lah. Macam dapat gaji macam tu lah. Betul tu. Dan orang kata yang tadi apa yang DJ Arif kan, kita boleh menyelam sambil minum air menyelam sambil minum air. Kita buat dua benda sekali sambil menyelam minum air. Balik tak apalah anjing. Faham maksudnya di situ kan. Boleh. Dan juga ada satu apa ni, John Maxwell juga kan, the 35 ways to win with people. Adalah dia kata banyak cara-cara lah. Banyak cara macam, tapi dia punya rumusan pada tu ialah help win ke help people. Macam kita kata ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Betul tu. Okey, kita teruskan yang kedua lah. Okey, tips yang kedua. Perlu ada visi dan misi hidup. Betul. Yang itulah soleh ya. Soleh. Kita manfaat pada hidup kita sendiri. Maksudnya kalau kita hidup ni kena ada visi dan misi lah. Kalau tidak kita hidup buta. Tak ada arah tujuan. Cuba pendengar yang berada di luar sana, cuba tanya pada diri, apa visi hidup? Apa visi hidup aku? Kenapa aku dilahirkan di sini? Apa aku lahir di bumi ini? Yang kita nampak dapat markah tinggi exam, dapat makan, dapat baju lawa, dapat bergaya, jalan-jalan rasa seronok. Tapi apa sebenarnya visi hidup kita? Apa misi hidup kita? Apa yang kita nak tuju? Kalau apa yang kita nak tuju, saya pernah tanya ada seorang kawan saya ni. Pernah sekali dia jenis macam huha-huha itu bagi kan. Lepas tu tanya dia, kata apa misi hidup hang sebenarnya? Kan dia kata macam biasalah, belajar, skor, lepas tu dapat banyak duit, kahwin, ada isteri, lepas tu dia senyap. Dia tak tahu, dia kata yang tu nanti fikir lain lah. Nampak tau, visi dan misi hidup. Apa yang kita kejar? Apa yang kita kejar ni? Maksudnya kita perlu ada satu benda yang kita kejar walaupun sampai kita dah tua. Dia tak berhenti. Kita senang mengejar satu benda tu sebab benda tu jauh. Betul jauh. Kita nampak benda tu gaib, tapi itu yang akan kekal selamanya. Betul tak? Dia jari. Kita kena memiliki peta hidup yang sangat jelas. Bila hidup tu hidup kat sini, dia hidup after world orang kata kan. World after, world hereafter. Sebab kita percaya dengan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Kita tahu bahawa ada satu hadis Nabi ni, Nabi Muhammad SAW berkata, kita perlu berasa yang kita hidup kat dunia ni, kita dah seorang pengembara. Bila kita ni seorang pengembara, dia akan sentiasa berasa rindu akan tempat asal dia. Jadi tempat asal dia, apa tempat asal kita? Kita dahulu di mana? Kita dahulu di mana? Dan kita bila kita diusir ataupun kita terkeluar, kita mengembara di sini dan kita perlu sentiasa rindu akan tempat asal kita. Dunia ni hanyalah orang panggil apa? Persinggahan. Kita sedang mengembara. Bila kita sedang mengembara, kita rindu akan tempat asal kita. Kita akan sentiasa mencuba untuk kembali ke sana. Kembali ke tempat yang jadi bila kita dah ada visi, bila kita dah ada visi dan misi kita, jadi kita perlu tahulah macam mana nak capai. Betul. Jadi tahu bagaimana nak mencapai kita punya visi dan misi. Betul. Macam mana? Anda semua selalunya tahu lah. Sebab semua orang tahu macam benda tu benda yang semua orang tahu macam nak capainya. Dari semua orang macam cakap benda tu kena berfikir sangat. Tapi macam Selalunya orang tahu apa sebab dia dilahirkan. dia tahu, cuma dia kena dia tak nak. Dia tahu apa yang perlu dibuat. Dia tahu mana tu betul, mana tu salah. Tapi dia tak macam kurang usaha sebenarnya. Kurang usaha untuk ke arah sana. Sebab tak nampak. Macam kita bayangkan bahawa kita nampak benda tu, kita ada visi yang jelas bahawa kita akan sebabnya kalau teori dah banyak, ada teori. Dah cakap nak gana cara nak capai semua dah ada teori semuanya. Cuma
berusaha tu, kena ada usaha tu dan kena yakin. Ya, benar. Yakin dan usaha tu penting. Sebab waktu kita sekolah rendah pun kita dah belajar kan. Semua ada buku teks dan sebagainya. Akhlak semua tu banyak tebal macam ni. Akhlak ke sirah semua tahu. Semua orang tahu apa yang patut buat. Apa yang menanti kita apa ni dalam kehidupan akan datang kan. Apa yang menanti kita yang nikmat yang sangat kita tunggu kan. Nikmat syurga. Semua dah tahu macam nak dapat, ada apa kita tahu, tapi cuma kita tak itulah, tak berusaha, kita tak macam kita tak really going into it lah tu lah. Katalah. So macam kita kena sekarang kita kena pupuk diri tu untuk ada semangat tu, semangat berkobar untuk dan buat tu lah benda tu kan. Yakin lah insyaAllah. Jadi penonton pula dah. Bagi pendengar semua kena bear in mind lah. Dari mana kita datang. Untuk apa kita dijadikan. Betul. Dan ke mana kita sebenarnya selepas ni. Betul. Bila kita dah tahu semua tu, dan seperti yang saya cakap tadi, kita perlu tahu bagaimana hendak mencapainya. Betul tu. Okey lah. Kalau tahu, perlu kejar lah. Betul. Okey, kita pass lah kepada tip yang ketiga. Belum tu lah saya rasa kan, kita berehat lah sebentar kan. Oh, itu berehat? Berehat sebentar lah. Ya. Sebab kata ini radio kan. Kita kasih para pendengar mendengar apa ni, hiburan hawa telinga. Hawa telinga. Hawa telinga untuk adam-adam ni lah. Okey lah, tak apa, masa kita dengarkan sebuah lagu daripada siapa kita dengar balik lagu. Mesti semua orang rindu lagu ni kan, bagi peserta-peserta DH kan. Yang ada rap-rap tu kan. Apa? Ya, ada rap-rap tu kan. Ya. Masa yang dia tu semua orang rap habis. Semua rap. Okey, yang mari. Perempuan pun rap kat sini. Ya, perempuan pun rap senyap-senyap belakang. Okey, tak apa, masa kita dengarkan lagu daripada Firdaus featuring Akbar. Ya, lagu tema DH 2012. Ku berlari. Radio bukan sekadar. Radio biasa. Dengarkan. Firdaus, Tak ku berhenti, pria, ku kejar mimpi. Akbar. That's right. Yeah. Ku langkahkan kaki ini di hangat mentari pagi. Ku syukuri hari ini aku masih berdiri. Dan aku
So itu dia kan. Aku berlari daripada para peserta DH. Para peserta DH diorang yang semua. nyanyi. Kita semua lah. Kemain dia pun rap lah. Rap tu ya, siapa tu? Kasturi Kasturi. Tak nampak hari kita ada tu, orang kata apa, artis jemputan daripada Malaysia. Yang mana cik? Mana? Yang mana tu? Yang bulat sikit tu. Yang bulat-bulat sikit. Yang Cat Farish. Cat Farish. Tak nampak dia rap tadi. Ada dua Cat Farish pada ya. Satu Cat Farish, satu Cat Farash kot. Dua-dua Cat Kasturi. Cat Kasturi, Cat Kasturi. Kemain dia. Dia rap dia kemain kan. Oh, rappers tu. Rappers France kata ya. Itu dia kita punya lagu tema DH 2012. Tengok video ni macam terkenang memori 2012 memori indah. Setiap kali lagu ni dimainkan, semangat tu peserta nyanyi. Lagi-lagi waktu rap semua semangat. Semua semangat nak jadi rapper lah. Semua semangat nak habiskan line tu. Siap tangan lagi. Kalau yang Kasturi apa? Cat Kasturi tu? Cat Kasturi. Geleng-geleng kepala kan. Geleng-geleng semua. Okey lah, kita teruskan lah dengan kita punya recap Mukmin Professional. Isi yang ketiga. Isi ketiga iaitu jadi apa formula kecemerlangan mukmin yang ketiga. Formula kecemerlangan mukmin ketiga iaitu lonjakan potensi diri. Potensi diri ataupun bakat diri ataupun apa lagi? Talent. Macam talent banyak lagi lah. Ini istilah yang sama kan. Sebab tengah ni lonjakan ataupun cungkil. Cungkil itu sendiri. Dia lonjak lah, dia lompat. Cungkil dan lonjak dan mengeluarkan potensi diri lah kan. Sebab setiap orang ada bakat mereka yang tersendiri. Bakat unik. Yang unik, special. Betul. Ada yang ada yang banyak macam ada yang boleh cakap bahasa French. Boleh cakap bahasa French lah kita kan. Cakap bahasa French. Siapa-siapa pun boleh cakap French. Kat sini je kot. Kat Malaysia jarang French tu. Dia siapa-siapa boleh belajar. Kita bakat ataupun talent ni dia lain sikit. Ada orang tu bila bagi dia bola, ajak dia main bola. Bagi Messi jadi coach pun memang takkan dapat main bola. Tapi bila main part nyanyian, tiba-tiba hebat. Suara dia sedap, dia buat pitching yang hebat sebagainya. Dia boleh menjadi diva. Itulah macam kata terkenal siapa rasa setiap orang ada bakat yang unik dan tersendiri. Kadang-kadang ada orang tu bagi multi talented, ada banyak bakat dan sebagainya, boleh buat semua benda dan sebagainya. Dan ada orang yang dia rasa diri tak ada bakat. Sebenarnya ada bakat. Cuma setiap orang ada. Semua ada dan cuma kita tak perasan bakat tu. Kita belum cungkil lagi sebenarnya. Sebab tu orang kata Einstein kata semua orang bijak dan hebat sebagainya. Semua orang bijak dan hebat. Tapi kena tengoklah. Kalau kita nak ukur tahap kehebatan dia tu, kena tengok kat mana yang dia hebat. Betul. Saya kata kalau kita nak ukur kehebatan seorang ikan dengan dengan dia punya kemampuan memanjat pokok, sampai bila pun dia akan rasa dia bodoh. Sebab fitrah ataupun dia punya peraturan alam dia. Ikan tak boleh nak panjat pokok. Betul tak? Macam Allah mencipta manusia untuk berjaya, dan Allah mencipta manusia untuk berjaya dengan dia punya rhythm sendiri lah. Dan dia punya betul fitrah tak? Peraturan alam sendiri lah. Kita sendiri. Kita kata ada orang dalam bidang sains dia kurang. Dia tak boleh nak dapat. Tak tahu dia belajar macam mana pun tak sampai-sampai. Tak masuk. Dia masuk. Geram kata kan, aku ni bodoh betul ya. Bodoh sains semua kan. Tapi bila kita letak dia depan komputer, kemain dia hebat. Programmation, C++, Python apa semua kan. Semua boleh. Dia faham semua. Betul. Dan ada yang hebat juga dari segi sastra. Macam kalau sastra tu lukisan ke, benda bersyarahan ke, ayat puitis dan sebagainya, ayat berbunga-bunga, anafora, buat karangan ke literatur kan, peribahasa semua dia hebat. Tapi Pak Sains boleh macam dia ada orang ada masing-masing kan. Sebab dari dia sains dengan aliran sastra. Itu one of the thing lah sebenarnya. Banyak lagi macam bagi bakat, banyak lagi benda-benda yang kita ada bakat kita ada, cuma kita tak jumpa lagi, ataupun kita
tak lonjakkan bakat dia sampai ke afong lah, sampai ke Afong. ujung lah, sampai ke sampai tahap yang maksimum. Tahapnya maksimum, betul. Betul. Kalau ada bakat, ada kelebihan dan kecenderungan yang unik dan tersendiri. Setiap orang ada kecenderungan sendiri-sendiri kan. Betul. Boleh tanya pada diri sendiri apa yang kita minat sebenarnya. Patutnya yang itulah yang dikejar. Minat tu pun ya, minat mengasah bakat kan. Minat kita ada minat, kita macam tak tahu macam bakat dulu minat ke ataupun minat bakat. Rasanya benda tu vice versa tak? Tak tahulah. Kadang-kadang ada orang ada berbakat tapi benda tu dia tak minat. Tak tahulah macam cakap kan. Tapi Rasanya dulu boleh vice versa lah kan. Sebenarnya kita perlu minat lah benda yang kita ada bakat kan. Betul. Sebab yang benda yang kita boleh buat, kita reti buat, kita power untuk buat benda tu, kita ada minat kot. Dia akan pupuk seminat. Minat pun boleh dipupuk. Semua benda boleh dipupuk lah kan. Ya. So macam bakat dan minat mungkin boleh bergerak dengan serentak lah kata kan. Sebab itulah Confucius. Kita dah belajar dulu kan. Kepercayaan ataupun apa semua tu. Yang Confucius dia cakap kalau kita kita decided untuk bekerja atau kita bekerja dalam bahagian yang kita minat dan kita suka, kita tak konsekuens dia kita tak akan perlu kerja seumur hidup kita. Faham tak? Maksudnya macam mana tu? Maksudnya kalau kita buat sesuatu yang kita sangat-sangat suka, macam contoh macam pemain bola kan. Pemain bola tu memang hidup dia lah. Hidup dia. Memang main bola tu hidup dia. Kalau dia pergi training dia seronok. Dia balik training lambat pun dia seronok. Training sepak bola kena tackle seronok. Maksudnya dia tak perlu bekerja sama hidup dia. Walaupun tu profession dia, tapi dia tak rasa macam tiap-tiap hari dia seronok. Dia bahagia, dia seronok. Sebab Allah kita dengan ada perasaan kan. Kita sebab duit bukan segala-galanya sebenarnya. Yang di dalam hidupnya bahagia tu adalah sebenarnya segala-galanya. Kita bahagia kita akan happy dengan apa yang kita ada. Betul tak? Jadi kalau yang belajar engineering kat luar sana, mana tahu ada orang yang math ni memang hidup dia lah. Passion. Belajar math nampak karakter baru seronoknya kan. Nampak pemain baru seronok kan. Nampak apa fungsi pelik-pelik kan. Tiba-tiba ada apa P lah. Lepas tu ada Omega lah. Omega tu ada kan. Nama pelik-pelik apa semua tu. Delta apa berjadah semua seronok tengok. Seronok lah aku lagi kalau boleh nak tahu lagi banyak unknown dan sebagainya kan. So lepas tu walaupun dia belajar dan dia kerja, dia tak perlu rasa pun beratnya. Macam dia dah gembira, dia dah masuk dalam dia punya alam dari macam alam imajinasi dia, macam dia dah rasa gembira kan tak. Dan kita ada satu formula ni, Maps bukannya maps yang kat kat bank kan, bukan maps tu. Bukan maps tu. Bukan Google Maps tu. Dia Maps pun bukan. Ya. Maps tu ialah orang kata akronim. Akronim. M tu stand for mental. E emotional. P physical. Dan last kali S spiritual. Mental, emotional, physical, spiritual. Apa maksud dia sebenarnya? Apa sebenarnya maksudnya mana? Kita kena seimbang lah dari segi part-part tu, betul tak? Ya. Apa lagi kita ni? Mental tu dari segi apa mental? Mental tu dia kata mindset kita. Kita punya perlu sentiasa seimbang lah. Kalau mental kita, mindset kita pun kena betul. Lepas tu emosi kita pun kena sentiasa benar. Macam sentiasa emosi kita kena seimbang. Macam tu lah. Macam tu lah, emotional seimbang. Physical kita pun kena sentiasa sihat. Ada masa gembira, macam emotional ada masa gembira, ada masa dia tu benda tu normal. Kita semua dia macam kena semua seimbang. Spiritual pun kena lah seimbang. Spiritual tu kadang-kadang benda spiritual tu kan, kadang orang ada map, tak ada maps. Ada map lah, tapi tak ada maps. Tak ada S dia tu. Tak ada S. Kadang benda tu yang kadang tu sebab benda tu kira macam elemen dalam hidup kita lah. Penting semua kena ada. Tak boleh kurang satu pun. Spiritual tu mesti ada. Ada macam ada orang tu dia pandai. Dia pandai sangat-sangat. So mental dia dah sihat dah. Mental dah sihat. Lepas tu emosi pun jauh macam nak jadi orang kaya ke apa kan. Mental dah ada macam. Lepas tu emosi dia pun sentiasa elok. Dia ada hubungan yang baik dengan orang. Kawan. Dia pun sentiasa gembira, happy go lucky dan sebagainya. Okey, sihat.
Lepas tu fizikal pun. Oh, selalu bersukan. Raja sukan orang panggil. Sentiasa bersukan, sihat dan sebagainya. Sihat dan tapi spiritual tak ada. Spiritual. Malam-malam tu dia balik bilik, barang yang tak katil, asal macam ada benda tak cukup. Ada benda kurang. Dia macam benda yang kurang tu selalunya dia macam menghalang kita daripada macam buat benda yang lebih lagi. So spiritual tu maksudnya kita punya rohani lah. Rohani. So semayang, solat, zikir. Semua benda lah. Semua amal-amal tu sebenarnya benda-benda spiritual. Betul tu. Memikir terhadap kejadian Allah kan, kejadian Allah, kejadian ciptaan Allah, semua tu pun dah kira menambah spiritual kita sebenarnya. Benar. Okey lah kan. So kita nak rumuskan semua tu kan. Ada take home message daripada kedua-dua penceramah kita. Penceramah take home message. Yang pertama, bersepadu dan berterusan. So bersepadu terus maksudnya belajar kena, apa kita belajar sekarang kita kena maintain result kita supaya lebih moyan semualah. Study pun janganlah berkala. Maksudnya study janganlah ikut musim dia. Jangan sekali-sekala ya. Sekali-sekala pun jangan. Bukan berkala-kala, kena selalulah. Kena selalu ada rhythm dia. Kadang-kadang kalau kita kat France ni lain sikit. Kat France ni tiap-tiap minggu exam. So tak tahulah nak kata advantage ke apa, tapi kita akan sentiasa study kan. Sampai kadang-kadang kata apa, kita on amas. Sampai dah tak tahan kan. Dah jemu kata dah jemu. Habis kadang-kadang kalau kita tengok yang negara lain, kelas tak banyak sangat. Lepas tu exam ada term final ataupun midterm dan sebagainya. Dan siap boleh apa orang kata, boleh pilih waktu nak kelas. Nak kelas lagi, boleh susun kalau jadual dan sebagainya. Bagi dia orang-orang yang macam tu janganlah ada musim study kan. Pasal study tu sentiasa. Dan study pun bukanlah janganlah study untuk exam. Study untuk kita punya general knowledge kata. Study untuk kita tahu benda tu. Kita minat benda tu, sebab kalau kita minat benda tu, kita study pun lebih senang, kita senang masuk. Kita taklah ilmu tu kita guna just untuk time exam, tak sia-sia. Macam kita boleh kita aplikasikan lah kita punya akan datang macam kalau boleh berbual dengan orang ke apa kan. Knowledge ni benda tu penting. Benda tu is like part of our life, I would say. Macam Datin Paduka pun ada cakap waktu pengisian dia kata kita belajar ni bukan semata-mata untuk kita capai kejayaan kita je. Kita bukan untuk dapat result dia elok dan sebagainya. Kita datang belajar di France ni, kita dapat scholarship daripada JPA ataupun MARA ataupun Telekom dan Petronas dan sebagainya. Dan duit-duit tu datang daripada society. Panggil. Jadi bila kita belajar ni, sebenarnya kita belajar ilmu-ilmu yang kita dapat tu ianya untuk kita give back kepada society. Give back to society, itu paling penting tu. Jangan lupa untuk give back to society. What we have, what we receive, I would say. We have to give back kan. Macam dua apa ni kata, macam bilateral lah. Terus keluar ada apa ni term networking ni. Kira macam dua arah tu, dua arah ulang alik macam kata. Bukan sehala tapi dua hala. Yes, sesah. Dua hala. Macam kita dapat dan kita memberi balik. Itulah. Dan mesej yang kedua perlu ada misi dan visi. Sebelum tu apa? Bicara. Sebelum kita cakap dulu pasal perlu ada misi dan visi. Perlu ada misi dan visi sebab macam tadilah kita dah cakap tak panjang lebar cakap. So ini cuma macam kita resume balik lah. Kenalah plan baik-baik, lepas tu berusaha sungguh-sungguh untuk capai objektif. Betul tu. Okay lah, sebelum kita pass kepada take home message seterusnya, mari kita dengarkan lagu. Kan. Dua lagu ni yang kita mainkan dua lagu. Habiskan lagu rehat kan. Kita ambil balik untuk sebelum digest take home message yang seterusnya, dengarkan lagu dulu. Dengar lagu untuk relaxkan emotional. Dengar lagu halwa telinga. Betul tak? Halwa telinga. Bukan halwa telinga, halwa. Okey, kami tak perlu nak sebut tajuk lagu, kita mainkan saja lagu. Kan. Lagu kan? Rada bukan sekadar. Rada biasa. Dengarkan.
Pada pagi yang sepi, suara merdu penuh syadu silih berganti. Tangisan si kecil merayu di pagi penuh cahaya. Di dalam duniaku segala masalah mampu dilerai dengan menyanyi. Pintaku, hasratku, cintaku dibagi penuh bahagia. Aku tetap percaya, walau sekadar bermimpi, bahwa ada yang akan merealisasikan mimpiku untuk dunia yang lebih baik dari dunia kecilku. Maafkan aku tertiwas, terjatuh melaksanakan tanggung jawabku. Oh Tuhan, sampaikan impian semua yang kau cinta. Tetap percaya, walau sekadar bermimpi, bahwa ada yang akan merealisasikan mimpiku untuk dunia yang lebih baik dari dunia kecilku. Aku masih keliru dan tidak memahami, adakah ini semua lebih berharga dari nyawa seorang insan bermakna. Ini rasa nikmatnya. Dengan salam buat junjungan khairal anam, dalam selawat yang disulam alun zikir memuji sahibul alam. Lembaran sirah pun berperi, riwayat insan yang terpuji, bersalah silat para nabi, keturunan Quraisy yang melek pekerti. Ahmad itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Ya Muhammad, penutup sekalian
Dari gelita jadi cahaya, dari derita jadi bahagia. Kerana dia membawa rahmat, kerana dia jua pemberi syafaat. Itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Ya Muhammad, Penutup sekalian Nabi, penyampai risalah suci, dia pembela di mahsyar nanti. Muhammad huwa khatimun nubuwah, huwa balighur risalah, huwa sayyiduna wa imamuna. Dia tauladan utama, sunahnya jaminan syurga, berlandaskan wahyu yang maha esa. Wa imma cerca ataupun hina, hatta dihunus pedang kufar durjana. Namun baginda beralah tiada, kena percaya Allah tetap bersamanya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Dia Muhammad, penutup sekalian Nabi, penyampai risalah suci, dia pembela di mahsyar nanti. Ya Muhammad, huwa khatimun nubuwah, huwa balighur risalah, huwa sayyiduna wa imamuna. Dia Muhammad, dia tauladan utama, sunahnya jaminan syurga, berlandaskan wahyu yang maha esa. Anda masih lagi bersama kami. Rada bukan sekarang. Radio biasa Rada 9.59 malam. Minta maaf kami start pun lambat sikit, jadi habis pun lambat sikit lah. Nampak minit orang kata kan. Ya. Okay, jadi kita sambunglah dengan take home message Take yang home telah message kita yang keberapa, yang ketiga? yang telah diamanahkan oleh penceramah-penceramah sebutan kita. Yes. Jadi yang ketiga, kenal pasti lonjakan potensi diri. Tadi pun dah tadi cerita kita dah cakap kena tadi. cari. Kena pastilah apa punya bakat kita yang terpendam tu. Terpendam tu dah keluarkan. Boleh lah kena pasti bakat terpendam kan. Dia macam Boleh tak tu cokil lah, boleh tengoklah yang mana satu apa benda yang betul-betul kita berbakat dalam buat. Akan jumpa, confirm akan jumpa. Kita Apa observe yang kita lama, betul-betul akan rasa jumpa. seronok buat dan sebagainya. Yang mana betul-betul kita ada talent untuk buat benda tu. Walaupun bakat tu nampak macam kita ada sikit je bakatnya kan. Kita boleh tambah lagi, lonjakan kan, tambahkan lagi lah. Apa-apa kan. Lepas tu contoh dia kita kenalah muhasabah dan setiap tindakan yang kita buat. Betul tu. Okey, Okey, seterusnya? seterusnya membawa manfaat kepada orang lain. Jangan kedekut lah nak kongsi ilmu tadi yang kita cerita tadi kan, Kata Nebang tadi kan. Bagi pengalaman kita dan sebagainya. Jangan takut. Jangan jangan lokek. kedekut. Jangan lokek. Sebab benda tu semua tu datangnya Allah. Apa Sebab kalau lagi banyak kita bagi, lagi banyak manfaat yang kita Betul dapat balik tu kepada kita. juga. Sebab benda tu dua hala macam cakap dia. dua hala kan, bilateral. Bilateral. Okey, Siap. yang seterusnya kita perlu berusaha dalam berusaha untuk berada dalam persekitaran positif. Betul tu. Persekitaran positif tu boleh katakan mentality positif ke Ya. Semua dari segi sumber benda positif Contohnya macam kita ada kat ni, kadang-kadang ada orang yang duduk study sorang-sorang kat satu bandar kan dan sebagainya, susah untuk kita nak dapat persekitaran positif tu. Betul tu. Ini contoh yang terbaik lagi, kita sentiasalah duduk bersama-sama orang-orang yang soleh kalau nak jaga iman dan sebagainya. tu. Kita dah duduk ramai-ramai sikit untuk kita sentiasa dapat
suasana yang positif tu Sentiasa sentiasa positif dan orang kata tenaga positif, energy, Ya. positif energy tu yang Ha. susah dekat. Dan energy yang membangkit kita macam dia akan memupuk kita, akan memotivkan kita orang sebenarnya. panggil apa, ada charge positif tu. Positif tu. Dan sebenarnya kalau kita sembahyang Jumaat pun kan adalah orang kata kan, kalau dari segi scientific kan, kalau kita sembahyang Jumaat kita akan saling bertukar Tukar charge charge. positif, Kaitan positif dan negatif sebagainya lah. Kita tukar lah. Kalau dalam diri ni banyak charge negatif tu memang akan menyusahkan diri kita lah sebenarnya. Ya. Dan seterusnya, apa seterusnya? Orang kata turning problems into opportunities. Macam mana tu Jared? Sebenarnya turning problem into opportunities. Macam mana Contohnya lah, contoh tayar kereta pancit. kalau tayar kita pancit. Lepas tu kalau tayar kita pancit, kita tak payah mengeluh kerja. Allah, tayar pancit macam mana aku nak pergi kerja Tak lah. letak tayar lah. Aku jadah kenapa Allah buat aku macam ni dan sebagainya. Patutnya bukan itu yang dikeluarkan. Atau kita Instead- fikir. Kita kata, "Uish bagus inilah masa untuk aku belajar sendiri tukar tayar." Yes. Tak payah nak call mekanik dan sebagainya. Betul tu, jimat duit. Dan ada je buku manual. Betul, benda kita tu kita kan. boleh. Kau tak apa sekarang ni orang kata kan, YouTube pun boleh. YouTube how to Semua ada smartphone. change tayar. Smartphone buka YouTube how to change tayar. How to change tayar. Semua benda ada kat YouTube. Kira macam YouTube ni kira macam Google lah. Kira macam Google dan YouTube sama sebenarnya. Sebab dia beradik dia kan. Dan yang YouTube kira macam engine pencarian juga everything dia boleh betul kita. Masak semua sekarang rasanya kalau kat France pun macam banyak kan guna YouTube sebagai media untuk mengetahui satu benda, cara untuk masak ke semua benda lah kan. Even study pun kadang guna YouTube tu lah. Betul. Saya pun kadang-kadang kalau nak buat ayam marinated. Dia kata kita tak macam how to make marinated chicken roasted chicken. tulis resepi apa semua kan, semua keluar. Semua ada lah daripada A to Z. Jadi kita tukar masalah kepada opportunity, Peluang kemasan Okey, yang seterusnya kita nak isikan kita punya akal. dengan ilmu. Ini ilmu mental Maksudnya kita kita lah. sentiasa keluar untuk mencari ilmu. Yang semua orang tahu lah kan. lepas tu- Apa kita buat sekarang pun kita tu lah berusaha untuk cari ilmu lah sebenarnya. Lepas tu sentiasa isi hati kita dengan Iman. Itu benda yang selalu orang lupa sebenarnya kan. Dia orang tahu cara yang macam ilmu semua benda tu, cuma iman tu lupa. Spiritual perlu tu lah lupa. Semua benda yang kita buat, kita perlu macam mana kan semua benda yang kita perlu buat, kita buat tu adalah untuk Allah SWT. Jadi bolehlah macam contoh yang saya boleh bagi, setiap benda yang kita buat tu cuba berdialog dengan Allah. Kita monolog ni macam monolog dengan Allah ni kan. Kita macam berdialog lah, sebab Allah pun tahu bila kita cakap something, Allah akan dengar dan sebagainya kan. Kita try berdialog dengan Allah. Reflect Setiap benda diri, kita buat. kita muhasabah diri, kita berfikir apa yang Sebelum kita buat benda, kita buat ya semua. Allah, beri aku petunjuk betul ke apa aku buat ni dan sebagainya kan. Jadi jangan lupa lah. So lepas kita tu isi hati dengan iman. Lepas Dan tu- never lupa Allah, never lupa Tuhan. tu take home message yang terakhir, kita perlulah melatih nafsu. Nafsu banyak kan. Nafsu banyak tidur. kan. Jadi kita latih nafsu kita. Maksudnya kadang-kadang nafsu kita tu terasa nak buat benda yang tak baik, benda tak elok. Kita latih kita tak boleh buat benda ni. Boleh. Dan Dan tak boleh. betul tu. Nafsu pun ada, nafsu tidur, nafsu makan. Nafsu tidur tu kita jangan tidur over tidur. Tak boleh. Kita nak tidur yang Kadang-kadang kita asal nak punya- ngantuk, kita kata nafsu, nafsu. Sorok gedik-gedik nak tidur. Ada kerja nak buat, tak boleh tidur. Betul itulah. tu. Kena Kita kena latih lah. optimum lah orang kata. Nafsu yang optimum kata. Makan pun jangan lebih makan. Makan bukan untuk kenyang. Makan untuk just sekadar mengisi perut. Yang kuat, keluar yang kuat main game kat luar sana. Nak main game tu nafsu. Jangan duk main game yang kerja banyak lagi. Betul tu. Tu duk main, tak ada guna pun. Sekarang pun ada nafsu Facebook pun ada. Nafsu Facebook. Buka browser nak tekan F enter. F enter. Sekarang siap buat gesture kan. F je. Sekarang dia sebut mulia F Facebook. Semua Pilih ni semua Facebook macam tak? Hoi. Main sekarang. Betul tu. Laptop touchscreen pun dah ada sekarang. Oh, sekarang bagai ada. Okey lah, itulah semua home messages orang kata kan, daripada home Datin messages. Paduka dengan Tuan Haji IR Zairul Syafuddin. Sesa. Okeylah, kita pass kepada benda yang seterusnya, iaitu tip-tips untuk ada peperiksaan. Sebab jadi sekarang ni kan musim exam kan. Ya, orang kata. nak ke habis apa kan.
Jadi macam kami janji tadi, kita akan bagilah tips-tips menghadapi peperiksaan. Okay, yang pertama, kena study awal. Study awal. Tak study lambat. At least kena 2 minggu before exam lah kata. Itu Tapi minggu kalau yang kat optimum France lah. ni, kalau 3 hari sebelum pun kita dah kata awal lah. Betul tu sebab setiap minggu ada exam. Setiap minggu exam, 3 hari sebelum exam pun kita dah kira awal. Betul Kalau tu. last minute tu, kita panggil malam sebelum dah. Malam sebelumnya. Malam sebelum dah tu study last minute. Kadang-kadang kalau kita kat France ni. pagi tu pun game last minute tu pagi kat France tu kan. Okay, kita duanya kalau mampu untuk stay up, gunakanlah stay up dengan betul. Dengan betul. Janganlah macam, tapi stay up boleh, jangan over stay up, bahaya juga sebenarnya. Bahaya. Baik untuk emotional dan mental juga. Kadang tak lupa masa exam, tak blank masa exam. Kadang ada orang mungkin boleh tidur awal dan bangun paginya Awal-awal sangat awal lah. Itu pun one of the stay up yang agak lain sikit lah. Stay up Betul. I mean in the early morning lah buat saya. Ha. Dan seterusnya, tinggalkan sebentar Facebook. Twitter, games dan etc. Orang kata sekarang ni kalau musuh utama exam sebenarnya Ada Facebook. Facebook, internet, games lah, benda tu musuh Sebagainya. utama. Musuh utama 9gag dan sebagainya. Wah, 9gag semua benda lah kan. Pak Cik nak buka tengok menalah tu kan. Tak boleh. Dia macam study set kan. Kata mesti ada notification kat Facebook. Kau nak tengok set. Tu dia Kadang-kadang buka kan Facebook. handset pun, smartphone sekarang ni ada notifications secara automatik kan. Itu pun bahaya ke off kan Tengah lah. duk study, tiba-tiba tirit. Cik, Teng tengok. teng teng. Si dia post di Oh, si post dia, di wall. Lepas tu kita pun nak tengok lah kan. Bahaya. So macam tinggalkan lah. Nak Track off deactivate phone. pun deactivate lah kan. Off phone pun boleh. Off phone boleh. Sebab benda tu sebenarnya Facebook kan, sebenarnya kalau Senang terleka saya. Kadang kita tengok benda yang tak penting pun. Sebab dengan buka Facebook tu, dengan tengok kat wall tu, dah ambil masa 10 minit, 20 minit dah. Kita dah buang masa baca. So after exam boleh tengok sebenarnya. Okay. Yang keempat, buat latihan dalam kelas. Orang kata kalau kat sini lah, Travo DJ, tele. Tahu dia DJ. Ataupun tutorial lah bahasa Englishnya. Lepas tu kalau tak faham satu-satu perkara, rujuk kawan-kawan. Kalau tak faham juga, hafal. Betul tu. Tu sebab kena kalau bersama kan. Kalau bersama kan dekat-dekat kan. Boleh rujuk orang senang. Kalau kawan boleh. Sekarang banyak benda boleh kita tanya orang lah. Kita tanya cikgu boleh. Sekarang ada cikgu online pun ada. Cikgu online. Cikgu online pun ada. Cikgu online kita YouTube lah. YouTube cikgu online. Yes. Kita tulis ya pada tu. Tak kira adalah cikgu-cikgu, orang panggil apa? Cikgu yang tanpa dibayar. Cikgu benevol yang ajak tanpa dibayar, dia tak kat Facebook tu. Tak Facebook lah, tak kat YouTube kan. Dan seterusnya, ni pun sangat penting ni call mak ayah mohon restu. Itu sangat penting sebenarnya. Walaupun orang pandang remeh benda tu kan. Anak boleh pohon ni, mana boleh pandang remeh. Tak boleh. Mak ayah tu berkat mak bapak tu. Sangat penting kan. Sangat penting. Betul lah. Lepas tu jangan lupa solat tahajud, solat hajat dan solat-solat sunat lain. Mohon keredaan Allah untuk exam. Betul tu. Tapi jangan mohon keredaan untuk exam saja. Macam saya kat sekolah dulu, ketua dia marah. Selalu pergi surau untuk exam Agak lah kalau sehari, saya pun sama lah. Seminggu sebelum SPM full. Subuh full. Full semua dah. Tak payah nak apa ni, tak payah nak berotan lah. Dah boleh datang kan. Kita kat sini 2 minggu exam, waktu hari tu ada exam, pagi tu baru bangun subuh. Itu janganlah macam boleh. tu. Bangun awal, kadang lagi awal pada subuh. Lagi awal subuh. Hari lain pergi liatnya kan. Siap boleh buat camp bulan dan sebagainya. Betul tu. Yang seterusnya kena banyak istighfar. Istighfar untuk ketenangan menjawab exam. Betul tu, istighfar. Bacalah Quran dengan terjemahan. Kadang-kadang kita boleh jumpa apa yang kita nak cari waktu exam tu. Itu kadang satu ayat, satu patah ayat ayat Al-Quran yang boleh kita ingat kita boleh terlambat dan kita boleh last something daripada tu Dia ada kaitan, ada connection dengan kita punya apa keadaan diri kita waktu tu. That's what kita kan. Al-Quran is a book of life lah. Book of life. Guide of life lah. Bahasa Melayu dia, Al-Quran ini adalah surat cinta daripada Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Betul tu. Pada masa-masa bila pun nak exam ke, nak berkahwin ke, nak apa, semua kena rujuk Al-Quran. Betul lah kan. Kena akhir sekali tawakal pada Allah selepas puasa. Jangan tawakal tak apalah. Terus buat exam tak study baru buka kan dah lama tinggal kan. Baru buka first page kan. Tak faham. Tak apalah. Tawakal lah.
Itulah istilah yang jangan guna. Tawakal ialah istilah tawakal terwujud selepas berusaha. Tak ada tawakal sebelum berusaha. Tak ada istilah tawakal tu sebenarnya. Kalau sebelum usaha. Betul tu. Okeylah. Kita dah bercerita banyak ni. Kita dah kongsi apa ni, take home message dan tips hadapi perasaan. Okay, jadi sebelum kita basculate kepada segmen berita, berita radar, kita akan dengar lagu dulu lah. Okay, 2 lagu. Dengarkan. Radar bukan sekarang? Radar biasa. Radar biasa, kita dengarkan. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu merindukan rahmat kasih sayang-Mu dan jua keredaan-Mu dalam hidupku. Meskipun ku ulangi dosa noda yang menjanjikan azab sengsara, namun ku sedari keampunan-Mu tidak bertepi. Ku akui diri ini hamba yang mungkin pada janji-janji. Jadikanlah taubat ini yang sejati padamu ilahi. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, redhakanlah kehidupanku. Moga terhapus penghijab kalbu antara kau dan aku. Tuhan, ku zalimi diri ini. Andai kau tak ampuni dan rahmati, alangkah ruginya diri. Tuhan, jangan kau palingkan hati ini setelah kau beri hidayah. Sesungguhnya kau Maha Pengasih. Meskipun ku ulangi dosa noda yang menjanjikan azab sengsara, namun ku sedari keampunan-Mu tidak bertepi. Akui diri ini hamba yang mungkir pada janji-janji. Jadikanlah taubat ini yang sejati padamu ilahi. Ya Allah,
penghijab kalbu antara kau dan aku. Tiada lagi yang bertanya, tiada lagi yang peduli. Malam dan siang serupa, tiada bulan, tiada mentari. Gelap gelita di sini, sama gelitanya hati. Hidup hari ke sehari, esok yang indah umpama mimpi. Bunga yang baru berputih, berguguran di setiap detik. Di mana tanda setia saudara? Dihimpit derita, tiada siapa sedia membela. Batas langkah, tiada yang menyebelahi. Demi satu amanah, semangat membara berapi. Biar tiap ruang darah mengalir, perjuangan tak berakhir. Bukan dia, bukan kuasa penentu segala, hanyalah takdir. Bunga yang baru berputih, berguguran di setiap detik. Di mana tanda setia saudara? Dihimpit derita, tiada siapa sedia membela. Biar Berita radar yang pertama, Israel lulus peringkat pembinaan rumah haram.
Jawatankuasa Perancangan Bandar Israel telah meluluskan peringkat seterusnya untuk pembinaan 940 unit rumah di kawasan penempatan haram di Jilo, lapor Radio Israel. Menurut jawatankuasa itu, projek tersebut akan diteruskan tanpa sebarang perubahan besar seperti dalam pelan yang telah disiarkan untuk penilaian awam. Jawatankuasa itu juga dijangka memberikan kelulusan terakhir dalam tempoh beberapa bulan lagi, dan selepas itu Kementerian Perumahan Israel akan mengeluarkan tender. Israel menganggap Jilo sebagai bahagian penting ke atas Baitul Maqdis, ibu negara yang diisytiharkan sendiri dan tidak diiktiraf. Isawi menguburkan beliau tidak akan berhenti mogok lapar. Peguam Persatuan Paduan Palestin PPS hari ini menyatakan Banu Samir Al-Ismawi yang telah menjalankan mogok lapar selama 151 hari menghadapi beberapa masalah kesihatan seperti sakit kepala yang serius, sakit tulang belakang dan lebam di dada setelah dipukul oleh pasukan polis Israel. Namun Al-Ismawi memberitahu peguam bahawa mogok laparnya telah mencapai beberapa objektif, iaitu mendapatkan perhatian penduduk dunia mengenai hak kebebasan yang dinafikan kepada penduduk Palestin, mengenai pendudukan haram Israel dalam Palestin dan mengenai kesetaraan penduduk Palestin yang ditindas. Kita beralih ke berita sukan. Untuk berita sukan, bagi peminat-peminat bola sepak Inggeris, Ahad ini akan berlaku dua pertembungan gergasi Liga Perdana, iaitu perlawanan antara Manchester United bertemu Liverpool di Old Trafford. Manakala perlawanan kedua adalah antara Arsenal dan Manchester City yang akan berlangsung di Stadium Emirates. Kedua-dua perlawanan ini telah meningkatkan spekulasi tentang siapakah yang akan memenangi perlawanan ini. Sementara itu, bagi bola sepak Liga 1 Perancis, Ligue 1, Les Verts, iaitu pasukan Saint-Etienne akan bertemu skuad Toulousain pada hari esok di Saint-Etienne. Manakala pasukan gergasi Liga Perancis yang lain seperti Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais dan Olympique Marseille akan bertemu pasukan bawahan dalam kedudukan liga. Dalam masa yang sama, bagi Liga Perdana Spanyol, FC Barcelona akan bertemu Malaga pada hari Ahad dan Real Madrid akan bertemu Osasuna. Ya, itu dia tadi segmen berita radar kita. Berita radar kita. Radar bukan sekadar radio biasa. Ya, kita pun perlulah baskulir kepada segmen yang terakhir, iaitu trivia menarik. Fakta yang kita ambil daripada pergi sudut pada mana-mana. Mengikuti semua aspek. Semua aspek. Mana aspek pun kita boleh ambil. Okey, kita mulakan trivia yang pertama. Apakah trivia pertama, DJ Azizi? Haiwan yang paling bahaya di dunia adalah lalat biasa. Kenapa lalat biasa? Lalat biasa kerana tabiat mereka melawat sisa haiwan. Melawat kira dia menguguk. Menghurung macam mengkelilingi sisa haiwan. Mereka menghantar lebih banyak penyakit berbanding mana-mana haiwan lain. Baik, najis-najis tu dibuang oleh binatang untuk buang penyakit. Dia ambil, dia pibah balik ke orang lain. Balik haiwan yang paling berbahaya di dunia. Yang kedua, trivia yang kedua. Okey, yang kedua, bunyi bergerak ataupun travel kira-kira 4 kali lebih cepat di dalam air berbanding di udara. Cepat. Dan kalau paling cepat kat anggota kat permukaan solid Ya. Terpejam. Okey, yang ketiga. Tidak kira saiz atau ketebalan, sekeping kertas tidak boleh dilipat kepada setengah melebih daripada 7 kali. Jadi pendengar kat luar sana, ambil satu kertas panjang besar mana pun, tebal mana pun, tebal mana, nipis mana pun, try lipat kepada setengah 7 kali. Lebih daripada 7 kali. Maksudnya dia boleh sampai limit 7 kali lah. Siapa dapat buat boleh beritahu kat kami. Saya dah try. Saya bukan kalah, tak boleh. Waktu tengah cari ni duk try lah. Ambil sini beripis tak jadi juga. Macam tak puas hati lah. Tak lepas juga. Dapat 6 kali. Nak pergi 7 pun susah lah. Nak ke 8 memang fail lah. Nampak impossible. Maksudnya memang impossible untuk lebih sebab itu kali. Ini kajian daripada saintifik. Inilah fakta. Saintis. Okey.
Yang keempat, Yang suhu keempat. tertinggi yang tercatat di bumi ialah 196 Fahrenheit Degree Fahrenheit. untuk 58 degree Celsius. 58 degree Celsius di Libya pada tahun 1922. 58 degree Celsius. Boleh bayangkan berapa panasnya. Apa panasnya. Rasanya boleh melegak kulit tu. Melegak kulit. Melegak. Hampir melegak orang kata. Okey, fakta trivia terakhir untuk malam ini. Suhu yang paling rendah yang tercatat di bumi, maksudnya yang pernah dicatat di bumi ialah negatif 128 degree Fahrenheit, iaitu negatif 89 Degree Celsius. 0.6 degree Celsius yang tercatat di Antartika pada tahun 1983. Push. Negatif 89 lah, 90 hampir. 89 dekat 90 degree Celsius. Minus. Saya tengok yang orang yang kat Russia tu pun dah tengok pun dah tak tahan tengok diorang punya sejuk kan sana. Ni negatif 90 kan. Ya Allah, sangat-sangat sejuk. Mana ada pemerintahan tu kan. Keluarkan air sebenarnya terus air boleh beku kat sini. Okey, itu sajalah kita punya TV kita punya sharing kali ni, kata kita punya pengongsian kita pada malam ni lah. Tu pun dah melalut dah sampai 10.30 lah pun. So minta maaf lah kepada siapa yang ada azab esok yang terlebih sikit ni. Semoga apa yang anda dengar, apa yang kita sharing pada malam ni, perkongsian malam ni boleh dijadikan sebagai teladan ke orang kata. Teladan yang benda yang negatif tu kita jadikan sebagai sepadan orang kata. Jangan sekadar dengar saja, kita perlu aplikasikan. Bukan sekadar hanya dengar biasa. Kita nak aplikasikan. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Haji IR Zairul Syafuddin, kita perlu ada responsible mind. Jangan jadi victim minded. Kita kena jadi responsible minded. Responsible minded. Betul tu. Bila kita ada responsible mindset, dia akan melibatkan proactiveness. Dan kita akan avoid blaming culture. Bila ada blaming culture, bila kita sentiasa ada responsible mindset, kita akan sentiasa kita akan avoid lah daripada nak kata tuduh orang kata dia ni pasal aku kita kalau always tengok diri kita dulu. Betul tuduh orang lain. Yes, it's very good thing. Okeylah, itu saja kita kata temu janji anda dengan kami pada malam ini. Dan bagi siapa yang ingin mendengar lagi, yang terlupa dengan kat siaran apa dia kata ni, Arif Channel ni kan, ada kat Ustream ada. Dan juga kami ada satu tempat kerja tu. Penempatan baru baru untuk video-video kami. Anda boleh tengok, sebab selalunya nak tengok Ustream, nak buka Ustream ni pun leceh sikit kan. So anda boleh pergi ke YouTube dan type TV Arif, dan anda boleh jumpa lah semua video-video kami punya siaran-siaran waktu kami ke udara sebelum ini. Ulangan. Bolehlah dengar balik lah yang mana tertinggal dulu. Kita pun kadang-kadang kita pun rasanya ada pendengar-pendengar baru kat luar sana. Betul tu. Siapa yang rindukan suara kami di Cocoron Radia gabungan Radia terus. Boleh dengar di YouTube TV Arif. Okeylah, insya-Allah. Apa masa minta maaf kalau ada salah dan silap dan sebagainya. Yalah. Okey, sebelum kami berhenti, kami berhenti dulu dan anda akan dengarlah satu lagu yang kami akan mainkan. Yes. Okey. Jadi tak ada apa dah kan. Okey, jadi selamat malam, selamat study. Selamat. Okey. Dan dengar apa lagi? Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pejuang, marilah ke hadapan, gerakkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Berjuang marilah ke hadapan, gerakkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para Cinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang